Ada masalah, pergi tanya syekh tarikat, tak tanya ulama fiqh. Walaupun orang kata apa, permasalahan tu ialah permasalahan berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan fiqh. Termasuklah isu yang hangat hari ni ialah isu rokok. Bila mana ada satu kiai yang dijemput daripada Indonesia datang ke ibu negara kita, buat daurah, dijemput oleh satu badan autoriti agama. Bila mana dia sebut dalam ucapan dia tentang rokok, dia kata di Indonesia rokok tu halal, berbeza dengan di Malaysia. Di Malaysia rokok itu haram. Lalu dia pun cerita pengalaman dia dengan satu orang mufti daripada Malaysia yang datang ke tempat dia. Mufti daripada Malaysia tu rasa pelik sebab di Indonesia ni pemandangan kiai-kiai, tok-tok guru, ustaz-ustaz merokok, hatta merokok ketika kuliah normal. Tengah kuliah ni isap rokok. Siap ada bekas habuk rokok ni. Siap ada rokok tu boleh top up lagi kat depan. Jadi mufti yang daripada Malaysia ni tak jadi mufti dah sekarang. Dia kata, ni apa ni kiai? Kenapa di sini macam biasa? Kiai tu yang dalam video tu dia kata, oh di sini bisa. Jawapan dia, sini boleh, tak ada masalah. Bahkan sini antara ciri ahlu sunnah tu ialah merokok. Yang tak merokok tu Wahabi. Oh gitu pula jadinya. Oh jadi macam tu, cerita dia jadi macam tu. Jadi dia tala kepada satu pihak yang dia tak puas hati. Sebenarnya bahkan dia dengan cukup berani mengatakan di sisi mazhab Syafi'i, ianya tidak. Sedangkan kalau kita tengok antara tokoh dalam mazhab Syafi'i yang melaknat rokok ialah Imam Al-Bujairimi. Orang-orang yang mengaji pondok mesti kenal satu kitab nama dia Hasyiah Al-Bujairimi. Inilah tokoh dalam fiqh Syafi'i. Dia sendiri sebut, semoga Allah Ta'ala melaknat mereka yang merokok ataupun menghisap satu benda yang dinamakan dengan natin ataupun nitin. Itu nama lama bagi rokok. Termasuk juga lah dalam Hasyiah Al-Qalyubi. Ini semua tokoh-tokoh mazhab fiqh. Sebab tu kita tengok antara kecelaruan dalam kelompok sufi juga, bila mana dia orang rasa syak terhadap rokok tu, dia orang akan tanya syekh sufi dia orang. Sepatutnya tanya ulama fiqh, sepatutnya tanya pakar perubatan. Sebab tu kita akan tengok sebahagian daripada mereka kata, oh, merokok ni boleh. Sebab tok guru kita merokok ni, tujuan dia merokok ialah nak bakar syaitan yang duduk dalam majlis ilmu tu. Ya, benda ni memang betul pun. Benda ni memang ada. Sebab tu tok guru tu habis sebungkus, tambah lagi sebungkus sebab syaitan banyak dalam majlis ilmu tu. Tak berhenti dia merokok. Jadi anak murid pun kepeningan. Dia merokok ni sakat. Rokok pula bukan rokok daun, gudang garam dia balas. Kalau test urin tu sangkut tu. Dia kata dia merokok ni sebab nak bakar syaitan. Adalah benda-benda yang dia cuba kaitkan. Inilah elemen yang memang ada. Lalu anak murid pun melihat merokok itu daripada benda yang biasa. Bahkan di negara kita pun, tapi ni cerita lama lah. Ada satu orang syekh tarikat, dia pun dah meninggal dah pun. Saya tak nak sebut nama dia. Dia dilihat oleh anak murid dia merokok ketika mana di bulan Ramadan. Merokok. Tapi rokok tu rokok daun lah. Dia isap rokok. Waktu dia isap rokok, orang pelik sebab dia ni memiliki pusat pengajian yang terkenal lah di negara kita. Saya tak nak sebut lah di negeri mana, tak nak sebut lah. Sebab cerita ni pun cerita dah puluh-puluh tahun. Okay. Jadi anak murid tanya, kenapa ni tuan guru isap rokok bulan Ramadan? Tak boleh kan kita isap rokok? Dia kata rokok ni bukan benda yang mengenyang ke pun. Dia kata rokok ni tidak dikategorikan sebagai makanan. Tidak ada orang yang lapar dia isap rokok sampai dia kenyang. Tengok cara dia jawab. Dia nak justify benda yang dia buat tu betul. Dia kata tak apa, isap je rokok, jangan makan je bulan Ramadan. Tapi pada bab memasukkan sesuatu dalam rongga, itu tak diambil kira. Bila mana bidang itu tidak ditanya pada orang yang tepat, maka akan berlakulah cacah merbah seperti ini. Akan berlakulah cacah merbah seperti ini. Sebab yang jadi anak murid dia tanya tu dia isap rokok sebab dia isap rokok terbuka. Sebab siang ada kuliah. Walaupun bulan Ramadan. Dia kuliah dalam keadaan dia isap rokok.
Jadi dia sebut macam tu, jadi anak murid pun rasa macam logik jugalah apa yang disebut. Lepas pada tu, bila mana dia datangkan kajian-kajian tentang bahaya rokok, tiba-tiba ada suara sumbang kata, kalau macam tu gula pun kena haramkan, bukan hanya rokok. Sebab gula pun boleh bawa keburukan. Memang tak dapat dinafikan. Memang saya pernah dengar daripada satu orang pakar perubatan. Ni pakar perubatan KPJ Penang dia sebut, apa yang rokok boleh buat, gula boleh buat. Sama je. Bila mana kita overdose, apa yang rokok boleh buat, ada sakit jantung ke, ada stroke, gula pun boleh buat. Tapi beza antara rokok dengan gula, consumer kepada gula, orang yang ambil gula, dia tidak memberi kesan kepada orang sebelah dia. Waktu dia minum benda manis, orang sebelah tak terasa manisnya, dia seorang lah rasa. Tapi orang yang isap rokok, rokoknya dihidur oleh orang sebelah. Beza ketara. Bahayanya sama, tapi beza ketara. Jadi nak justify benda tu haram agak susah. Sebab rokok itu diharamkan kerana maslahatnya. Sebab perokok sekunda lebih bahaya berbanding perokok prima tu, yang first bakar dan hisap, yang menghidu asap yang kedua tu, yang selepas dihembuskan tu. Apatah lagi kalau yang hidu itu ialah anak kecil, ibu yang mengandung, orang tua yang sakit. Bahkan dia dah selesai merokok pun, dia masuk dalam saf salat, masih lagi ada kesan bau pada bajunya, bau pada mulutnya waktu dia baca bacaan dalam salat. Sebab tu justify untuk kata rokok tu haram ialah satu benda yang kita tengok sebagai ada maslahat besar untuk kehidupan manusia. Hatta kalau kita tengok daripada peringkat zaman awal lagi pun dah disebut tentang mereka yang ambil benda-benda yang jenis berasap ni. Tak kira lah ianya boleh jadi rokok, ianya boleh jadi ganja, apa saja benda yang dibakar mengeluarkan asap, shisha ke apa, kesan dia tu tetap ada kesan buruk. Dia tidak memberi keamanan pada orang. Dia tak beri orang senang. Sebab tak semua orang boleh senang dengan bau rokok. Bahkan kiai yang dalam video tu pun, dia pun akui. Sebab dia pun merokok 7 tahun, dia kata. Dia sendiri merokok 7 tahun. Dia kata memang isap rokok ni menyebabkan bau kuat sikit. Tapi orang isap rokok ni kena rajin sikat gigi. Sikat gigi tu maknanya buruh gigi. Bukan isu itu yang nak dibahaskan. Tapi isu tentang common sense, maslahah yang berlaku dan berlaga. Bagaimana Nabi melarang satu orang yang makan bawang, ada bau untuk dekat dengan masjid. Ini kan pula benda yang bukan setakat bau, tapi memberi kesan buruk kepada penghidu yang kedua. Jadi sayu gia dah nak kata benda tu besar mudaratnya. Cuma nak katanya kerana apa jadi macam ni? Kerana ada pihak yang melihat tokoh-tokoh tertentu isap. Terutamanya tokoh-tokoh sufi dan tarekat ni. Bahkan kalau kita tengok yang lebih brutal lagi, sebahagian sufi dan tarekat ni tengah-tengah duk berzikir tu, duk isap ganja, itu normal sebahagiannya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita apa, cerita apa P.Ramlee yang jual ganja open tu, ganja. Nak katanya memang it is reality lah benda tu. Memang benda tu wujud pun. Jual belacan je tak ada lesen, jual ganja ada lesen. Nak katanya memang ganja ni pernah legal lah dulu, pernah secara kata apa, dibenarkan secara open, dibenarkan. Okay. Nak sebutnya kepada kita, ini ialah bahana ataupun bahaya bila mana ambilan ilmu itu diambil daripada pihak yang tak betul. Cara ambil ilmu tu diambil dengan cara yang diragui macam tadi.